Okey, Assalamualaikum dan selamat pagi. Kita sambung lagi perbincangan latihan muka surat 92 haba penyesaran. Okey, jadi untuk muka surat 92 ni melibatkan pengiraan. Jadi pengiraan kita pastikan kita hafal keempat-empat rumus ini. Okey, jadi soalan yang pertama. Okey, soalan 1, apabila 25 cm padu larutan kuprum 2 sulfat dicampurkan dengan serbuk zinc berlebihan, suhu campuran naik sebanyak 10.5. Jadi perkataan naik itu sudah menunjukkan dia adalah eksotermik. Okey, jadi kita ada maklumat yang kita perlukan dan dia minta haba penyesaran kuprum oleh zinc. Okey, jadi dia minta itu adalah delta H. Jadi bila dia minta delta H, kita kena kira Q dan kena kira mol dahulu. Okey, di apa-apa pun kita mulakan dengan menulis persamaan kimia. Okey, lepas tu kita tulislah maklumat yang ada. Maklumat yang kita ada ialah kemolaran dan isi padu untuk kuprum 2 sulfat. Okey, dan kita ada juga dia punya tita. Okey, jadi untuk mengira Q, rumusnya MC tita. Okey, M-nya situ cuma ada satu sahaja nilai M, iaitu 25. Okey, C-nya 4.2, titanya 10.5, tekan kalkulator dapat 1102.5 joule. Okey, lepas dapat Q, kita kena kira mol menggunakan MV per 1000. Kita cuma ada satu maklumat MV per 1000, kita masukkanlah dalam rumus, dapatlah 0.005. Okey, itu untuk mol si kuprum 2 sulfat. Kita perlu cari mol si kuprum. Jadi kita resiokan kuprum 2 sulfat nisbahkan dengan Cu. Okey, 1:1, jadi 0.005 mol juga untuk si Cu. Okey, dapat mol, kita boleh sudah kira delta H ataupun haba penyesaran menggunakan rumus Quinn-Harta. Okey, Q sama dengan N mol darab delta H. Jadi mol kita adalah 0.005. Okey, kita punya Q adalah 1102.5. Okey, kita tekan sejak kalkulator, kita boleh bagi jawapan dalam joule ataupun kilojoule. Jadi jawapannya adalah negatif 220.5 kilojoule per mol. Okey, negatif ni simbolnya ni wajib ada sebab dia adalah eksotermik. Unitnya pun wajib ada, tidak boleh tertinggal unitnya. Okey, soalan 1 settle, kita pergi kepada soalan nombor 2. Okey, serbuk kuprum berlebihan dicampurkan kepada 50 cm padu larutan argentum nitrat 0.5 mol per desimeter padu. Suhu campuran berubah dari 28 darjah Celsius kepada 32 darjah Celsius. Hitung haba penyesaran argentum oleh kuprum. Jadi dia minta delta H. Okey, dan kita ada suhu dan kita ada MV. Jadi kita nampak suhunya adalah meningkat. Jadi ini adalah tindak balas eksotermik. Jadi maklumat kita highlightkan maklumat yang penting. Kita ada kuprum bertindak balas dengan argentum. Kita ada dia punya nilai-nilai untuk volume dengan kepekatan dengan suhu. Okey, kita tulislah kita punya persamaan kimia. Jadi kuprum bertindak balas dengan argentum nitrat menghasilkan kuprum 2 nitrat. Okey, tambah argentum. Jadi kita seimbangkan persamaannya. Okey, kita tuliskan maklumatnya. M-nya berapa, V-nya berapa. Kita kiralah maklumat yang perlu dicari dahulu iaitu nilai Q. Jadi M-nya di sini pun ada satu sahaja iaitu 50. Jadi Q sama dengan 50 darab 4.2 darab 32 tolak 28 iaitu perubahan suhu. Okey, tekan kalkulator dapat 840 joule. Dapat Q, kita perlu kira N iaitu mol. Jadi MV per 1000 dapatlah molnya 0.025 mol. Okey, kita resiokan dia macam tadi. Okey, lepas tu siapa tadi? Argentum nitrat, resiokan, nisbahkan dengan argentum. 2:2, 0.025 nisbah 0.025. Jadi kita dapat sudah nilai Q dan nilai mol, kita masukkanlah dalam kita punya persamaan 840
bahagikan dengan 0.025 mol dapat negatif 33.600 joule per mol ataupun negatif 33.6 kilojoule per mol. Okey, dia simbol negatif sebab suhunya meningkat iaitu eksotermik. Soalan 3, kita sudah diberi dia punya persamaan ion, kita sudah ada dia punya delta H. Okey, kita tengok maklumat yang kita dibagi. Okey, jika 5 gram serbuk zinc ditambah kepada 50 cm padu larutan kuprum 2 sulfat 0.2 mol per desimeter padu, hitung kenaikan suhu campuran. Jadi dia minta kenaikan suhu, okey, iaitu Q. Jadi si Q ini, bukan si Q, si theta. Okey, si theta ini berada dalam persamaan Q, iaitu Q sama dengan MC theta. Okey, jadi bila kita kena kira si Q dahulu, maksudnya kita perlu cari mol. Okey, sebelum tu tulislah persamaan, sudah persamaan kimia kan? Okey, kita sudah ada maklumatnya. Okey, kita masukkan dia punya nilai-nilai yang ada. Jadi M-nya berapa, V-nya berapa, kita kira mol, MV per 1000 dapat mol 0.01. Okey, mol ni adalah untuk ion kuprum. Jadi kita perlu cari mol si kuprum, ratiokan dia dapat 1:1 dan molnya 0.01 mol. Okey, jadi kita ada molnya, kita masukkanlah mol ini ke dalam persamaan, okey, untuk mencari Q. Jadi untuk mencari Q, dia adalah mol darabkan dengan delta H. Okey, jadi Q-nya 200 joule. Jadi Q sama dengan MC theta. Jadi 200 sama dengan 50 darab 4.2 darab theta. Sebab 50 ni cuma ada satu saja yang ada 50. Okey, jadi 50 sajalah kita tulis. Okey, tidak perlu tambah apa-apa. Okey, tekanlah kalkulator, dapat suhunya 9.5 darjah Celsius. Okey, soalan terakhir untuk muka surat 92. Okey, sama seperti tadi, kita sudah ada maklumatnya. Kita ada maklumat delta H, kita ada maklumat MV, kita ada soalannya dia minta perubahan suhu, sama seperti tadi dia adalah theta. Okey, jadi highlightkan perkara yang penting. Okey, kita mau kira Q dahulu sebab theta itu berada dalam persamaan Q sama dengan MC theta. Jadi mulakan dengan mengira mol. Jadi maklumat yang kita ada adalah MV-nya, masukkan dalam rumus, dapatlah. Okey, mol untuk si ferrum klorida adalah 0.012. Okey, kita ratiokan dengan si Fe, kita dapat 1:1, jadi molnya pun 0.0125 mol. Okey, lepas tu kita mau kira suhunya. Jadi kita kena cari Q dahulu. Kita sudah ada maklumat mol dan kita sudah ada maklumat delta H. Jadi masukkan sahaja dalam kita punya rumus, dapatlah Q-nya 2520 joule. Okey, jadi 2520 joule sama dengan 50 darab 4.2. Okey, dari mana 4.2? 4.2 ni sudah dapatkan. Okey, 4.2 ni kita punya C dan kita ada theta. Jadi tekan kalkulator, dapatlah theta-nya 12 darjah Celsius. Jadi sekian itu sahaja untuk muka surat 92.